Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Ismi dengan nomor kad matriks 07 DKE 18F2033. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahrim bin Masran, nomor metrik 07 DKE 18F2013. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azhari bin Harun. Nomor metrik saya 07 DKE 18F2021. Yang pertama sekali saya akan membincangkan tentang abstract project. Lantai merupakan bahagian permukaan tapak yang rata bagi sesebuah bangunan yang menerima segala beban hidup dan beban mati yang dikenakan ke atasnya. Lantai meliputi keluasan ruangan bangunan. Lantai juga merupakan bahan yang penting dalam bangunan. Lantai terhasil daripada gabungan simen, batu, pasir, air dan campuran tambahan yaitu sisa jubin. Bahan-bahan ini ditambah mengikut kadar campuran tertentu seperti yang ditetapkan berdasarkan grade yang dicapai. Mengitar semula bahan binaan adalah ciri utama yang perlu diambil kira untuk mengambil kepentingan alam semula jadi. Kekuatan pembuatan juga salah satu ciri yang perlu diambil kira bagi menjamin struktur lantai dibina dapat berfungsi dengan baik sepanjang tempoh hayat mereka bentuk. Pernyataan masalah berdasarkan daripada maklumat yang telah dikaji, yaitu panel lantai komposit dengan isian konkrit yaitu sisa jubin, didapati bahawa Vera dan Pereira 2015 menyatakan kitar semula bahan binaan dan perubahan penting kerana pembaziran bahan binaan menyebabkan kekurangan jubin atau aggregate semula jadi. Seterusnya, peningkatan yang besar pada tapak pelupusan dan juga kebimbangan terhadap alam sekitar lain, yaitu jumlah sisa yang dihasilkan pada setiap hari adalah sebanyak 17,000 tan dan sebanyak 26,000 tan sisa jubin. Kebanyakan lantai komposit yang berada di pasaran dibuat adalah lebih tebal dan menggunakan bahan yang banyak serta susah dikendalikan, boleh menyebabkan penggunaan lebih banyak konkrit dan kos yang tinggi. Idea projek ini adalah produk panel lantai komposit dengan isian konkrit yang dicampurkan dengan sisa jubin yang menggunakan bahan kitar semula, yaitu sisa jubin yang tidak digunakan bagi mengurangkan kos dan dapat mengurangkan pembaziran serta lebih nipis dari sebelumnya. Yang kedua adalah objektif. Yang pertama, menghasilkan panel lantai yang menggunakan bahan komposit daripada sisa jubin yang lebih nipis berbanding lantai konkrit convention. Yang kedua, menguji panel lantai ini dengan menjalankan beberapa ujian berkaitan bagi memastikan ia meliputi keperluan. Yang ketiga, mengenal pasti perbezaan ketahanan kedua-dua jenis konkrit. Merujuk kepada metodologi, kaedah dan proses yang kami gunakan adalah: yang pertama, mengumpul idea, seterusnya lakaran kasar, penyediaan bahan, bancuhan konkrit, ujian fizikal bahan, hasil data diproses dan dibincangkan, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Sekarang saya akan menerangkan mengenai dapatan kajian ini. Pertama sekali, kita akan menyentuh mengenai hasil ujian penurunan. Sampel pertama yaitu S100C mencatat nilai penurunan sebanyak 84 mm. Sampel kedua yaitu S100CT mencatat nilai 78 mm, manakala sampel S50CT mencatat nilai 95 mm. Data ini menunjukkan kesemua sampel mencapai tahap kebolehkerjaan yang sesuai bagi konkrit grade 30, yaitu 75 mm hingga 100 mm menurut Dobrowolski 1998 dalam buku konkrit Construction Handbook. Seterusnya, data hasil ujian mampatan bagi sampel pertama yaitu S100C yang juga merupakan sampel kawalan telah mencatatkan nilai kekuatan 30.68 MPa. Sampel kedua yaitu S100CT pula mencatat nilai kekuatan sebanyak 30.94 MPa, manakala sampel terakhir yaitu S50CT telah mencatat nilai kekuatan 34.75 MPa. Konkrit yang digunakan adalah bergrade 30. Kekuatan minimum yang harus dicapai oleh sampel pada hari ke-28 adalah sebanyak 99%, di mana kesemua sampel melepasi nilai tersebut. Bermaksud kesemua sampel berkualiti dan boleh digunakan pakai dalam kerja-kerja konkrit. Seterusnya, dapatan bagi ujian tegangan. Bagi sampel SB100C, nilai yang dicatatkan adalah 17.83 MPa. Sampel kedua, yaitu SB100CT mencatat 17.2 MPa. Sampel terakhir, yaitu SB50CT mencatat bacaan 17.4 MPa. Daripada penelitian terhadap hasil dapatan daripada ujian-ujian yang dilakukan, kami mendapati bahawa kesemua sampel mencatat nilai melepasi nilai minimum.
Merujuk kepada data kajian, kami mendapati bahwa sampel S100C mempunyai tahap kebolehkerjaan kedua tertinggi, kekuatan mampatan terendah dan kekuatan tegangan tertinggi, manakala sampel S100CT mempunyai kebolehkerjaan dan kekuatan tegangan terendah dan kekuatan mampatan kedua tertinggi. Seterusnya, sampel S50CT mempunyai tahap kebolehkerjaan dan kekuatan mampatan tertinggi. Kekuatan tegangan bagi sampel ini pula berada di antara kekuatan tegangan dua sampel yang lain. Apa yang dapat disimpulkan daripada dapatan kajian ini adalah dengan menggantikan sebagian batu baur dengan sisa jubin hancur sebagai agregat kasar di dalam bancuan konkrit dapat meningkatkan kebolehkerjaan dan kekuatan mampatan konkrit. Namun sekiranya digunakan 100% sebagai agregat kasar, ia akan menyebabkan kebolehkerjaan konkrit dan kekuatan tegangan konkrit menurun. Kekuatan tegangan sampel yang menggunakan 50% sisa jubin telah menurun sebanyak 2.41%. Hal ini menunjukkan penggunaan sisa jubin hancur sebagai agregat kasar akan mengurangkan kekuatan tegangan konkrit.